Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis. Yang berbahagia, Tuan Pengetua, barisan juri yang arif lagi bijaksana sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang cakna pada randiknya, serta hadirin hadirat warga dewan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di atas persadaran indah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Sukan Memartabatkan Negara. Sebelum melancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato kita pada hari ini. Secara umumnya, sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan dalam pelbagai tujuan, sama ada pertandingan, keseronokan, pembangunan, kecemerlangan dan sebagainya. Perbezaan tujuan inilah yang membezakan sifat sesuatu sukan itu. Misalnya, berenang secara bersendirian di kolam renang ataupun di laut dilihat sebagai aktiviti rekreasi, manakala berenang secara bersaingan di hadapan ribuan penonton akan dikira sebagai sukan. Hadirin hadirat sekalian, wacana saya yang pertama, sukan dapat melahirkan insan yang cergas dan cerdas. Memang tidak dapat disangka lagi bahawa sukan dapat melahirkan insan yang cergas tubuh badannya kerana apabila seseorang itu bersukan, dia akan mengeluarkan peluh pada badannya dan seterusnya dapat menghindarkan diri dia daripada masalah penyakit kronik. Misalnya seperti sakit jantung, diabetes dan kencing manis. Dengan tubuh badan yang sihat, seseorang akan dapat menumpukan perhatiannya sepenuhnya terhadap pekerjaan dan pelajaran. Lantas, kemajuan dan kemakmuran sebuah negara dapat dicapai. Hadirin hadirat warga dewan yang saya kasihi sekalian. Selain itu, sukan juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan. Kemajuan sukan dapat meningkatkan permintaan terhadap peralatan sukan. Oleh itu, bidang pembuatan peralatan sukan dapat dikembangkan dengan pesat lagi. Oleh itu, seperti pembinaan stadium, kolam renang bertaraf antarabangsa dan sebagainya, semua itu dapat berkembang dan mewujudkan peluang pekerjaan seperti kontraktor dan pekerjaan binaan. Oleh itu, industri sukan mewujudkan peluang pekerjaan, bukan setakat peluang pekerjaan, turut meningkatkan industri negara. Hadirin hadirat warga dewan yang saya kasihi sekalian. Bersukan juga dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Contohnya seperti 15,000 orang rakyat pelbagai kaum mendaftarkan diri mereka sebagai sukarelawan dalam Sukan Commonwealth Malaysia pada tahun 1998. Mereka berganding bahu dan membuktikan bahawa Malaysia boleh menjayakan aktiviti sukom sepenuhnya. Hadirin hadirat warga dewan yang saya kasihi sekalian. Akhir sekali, bersukan dapat mengangkat martabat negara ke arah mercu yang lebih tinggi. Kejayaan pencapaian sukan dapat dilihat apabila Malaysia dapat merangkul kembali Piala Thomas setelah 25 tahun kehilangannya. Pencapaian Datuk Lee Chong Wei sebagai pasukan badminton negara dapat merangkul pingat perak dalam Sukan Olimpik Beijing pada tahun 2008. Pencapaian Datuk Nicole Ann David juga dapat merangkul Johan sebanyak 4 kali dalam sukan squash pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009 serta merangkul ranking pertama dunia sejak tahun 2006.
Bersukan ini merupakan banyak manfaatnya. Sebagai rakyat Malaysia, kita semestinya tahu manfaat sukan tersebut. Bagi kita haruslah bersukan supaya dapat melahirkan diri yang cergas, kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan, memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat serta mengangkat martabat ke arah mercu yang lebih tinggi. Para hadirin yang dikasihi sekalian, dengan ini berakhirlah pidato saya pada hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyusun 10 jari memohon kemaafan andainya ada terkasar bahasa, tersilap kata atau tersalah tutur bicara. Saya mengakhiri pidato saya ini dengan serangkap pantun. Burung undan, burung tempua, hinggap berehat di pohon cemara. Sukan amalan untuk semua dapat memartabatkan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.